terima. Sebagian itu mungkin atas emosi, tapi kita kesampingkan. Dan cadangan-cadangan yang bernas kepada. Dengan begitu, kita akan pulang balik semuanya kepada pihak kerajaan untuk cadangan. Sekarang ini saya hanya fokus kepada bantahan dan membuat keputusan sama ada kita nak meneruskan proses pemberi milikan tersebut ataupun kita hentikan dengan kata lain kita tolak. Setelah saya melihat semua alasan atau hujah-hujah daripada tuan-tuan, perempuan pihak yang membangkang, yang membantah, serta saya mendengar daripada pihak KNK sebagai pihak yang memohon, saya dengan ini membuat keputusan bagi pihak pejabat daerah dan Tanah Kuala Muda memberhentikan proses pemberi milikan ini. Meneruskan cadangan pembangunan tersebut dan apapun saya akan maklum balik kepada akan tidak ada sembahyang Jumaat. Yang kedua, siapa nak tengok juga macam Masjid Abdul Rahman yang dibina sebelum mereka. Kita jangan pikir pembangunan sama je semata-mata, tapi kita nak pikir keseimbangan penduduk itu boleh menjuruskan kepada perkauman dan keagamaan. Nasib baiklah masyarakat Melayu tak bangun buat tatapan. Jangan, yang keduanya, jangan apa yang berlaku pengambilan tanah di Bekak Kapur ni berlaku kedua, walaupun ayat dia adalah permohonan tanah, tapi kita tahu dia mengikut undang-undang. Mereka ni pandai, mereka guna undang-undang ni pandai. Kita orang kampung tak pergi Melayu lah, mereka pandai lah guna permohonan tanah, pengambilan tanah. Pada pok lain duduk atok depan ni. Yang akhir sekali, saya pasalnya bersetuju dengan semua yang ada ni. Pertamanya, membatalkan permohonan tanah yang buat oleh PKK dan saya minta dikekalkan sebagai kawasan yang sedia ada dan digezet dengan serta-merta. Terima kasih Tuan. Bahawa dulu Tunku Abdul Rahman Putra, dia biasa duduk di kawasan yang dimasukkan, ada kuartus 2 dah lagi. Begitu juga di segi ada di sejarah tentang kita kata monumen di kawasan Taman Jubli itu, iaitu orang kata identiti ke bawah dudi Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim ni akan hilang lah kalau dia ambil tanah ni. Begitu juga kita memikirkan tentang keselamatan yang kita ada 3 punya camp ada dekat situ, more on security. Dan begitu juga di segi orang kata ada kawasan tempat bekalan air tu, so called as dengan izin protected area. Dan begitu juga orang kata macam di segi klinik pendidikan dah elok dah, JPAM apa semua dah hidup, nak bertambah besar. Tiba-tiba kita nak memiliki tanah itu untuk tujuan pembangunan tiada tinggi dekat rumah. Dan macam mana kawan-kawan disebut, memanglah the green lah kan kawasan itu. Itulah tempat satunya tempat yang ada di bawah area Sungai Petani. Yang menjadi saya ni, tadi kalau kata saudara JJ dia 50, saya tahun 51 dah. Tidak orang. Daripada pihak PKK supaya pembangunan bukan saja kita meletakkan kepentingan pembangunan kebendaan saja. Kita mesti meletakkan alam ini memikirkan kepentingan pembangunan insan itu diletakkan sama dalam meneraju pembangunan kebendaan. Jadi Al-Amin merasakan bahawa bantahan kita supaya tanah ini tidak diambil ialah kerana seluruh yang ada di atas tapak itu mempunyai kepentingan umum, termasuk sada, klinik kesihatan, tanan awam dan pihak masjid. Jadi Pertubuhan Kebajikan Al-Amin membantah atas dasar kepentingan umum, kepentingan yang dipertahankan oleh pihak Pertubuhan Kebajikan. Itu saja. Jadi atas dasar kepentingan umum supaya tanah ini tidak boleh ditukar ganti kepada kepentingan individu. Sekiranya pembangunan itu dilaksanakan di atas tapak ini, saya rasa daripada kepentingan umum itu akan bertukar kepada kepentingan individu. Dan individu itu termasuklah berbagai-bagai warna kulit yang saya tak mahu sebut tadi di bagian resis. Jadi itulah bantahan daripada Pertubuhan Kebajikan Al-Amin. Alin semua dah cakap. Itu saja.
Assalamualaikum. Dalam membangunkan tapak ni, dia apabila istilah digunakan, istilah perumahan bercampur. Jadi dia macam-macam dia boleh campur. Jadi big massive project yang seperti begini, kalau macam ni lah presentation untuk meyakinkan kami dan tidak meyakinkan orang. Dan yang kedua, bukan saya nak hantam PKK, tapi PKK ni meninggalkan pengalaman yang cukup buruk kepada kita dalam Sungai Petani ni, bad experience. Jadi semua projek PKK ni macam Brother Din kita kata tu, jadi power broker dan sebagainya tu ada ketepatan kebetulannya. Dan saya cadangkan dalam kita ada bantah-bantah ni, kita cadang juga lah, supaya PKK pakai duit tu yang nak labur tu melestarikan kawasan hijau ni, tanam rumput balik, bagi cantik tempat tu, repair rumah-rumah tu, buat jadi tempat riadah, tempat pancongan dan sebagainya. Itu cadangan saya. Sekian. Kuat sikit. Kuat sikit ya, Cik. Boleh sorang balik. Mesti ada yang saya nak sebut kepada PKNK. Yang pertama, tadi PKNK sebut akan adakan projek perumahan campur. Jadi, apa keperluan perumahan awam di Sungai Petani ini dalam survey PKNK? Adakah pembinaan perumahan ini ada permohonan daripada awam ataupun cadangan 100% daripada PKNK? Dan juga disebut akan ada mall dan sebagainya. Berapa lagi mall kita nak bina di Sungai Petani ini, tuan-tuan? Dan saya nak tanya kepada PKNK, berapa lagi kita nak bina ataupun seluruh Sungai Petani ini akan dipenuhi dengan mall? Yang kedua, disebut tadi ada usaha-sama syarikat Mas Raja. Mas Raja, adakah mas syarikat ini syarikat Bumi Putra ataupun Alibaba? Yang ketiga, siapa pemodal kepada cadangan selepas pemilikan ini? Kena jelas, dan kita sebagai awam ada hak untuk mengetahui pemodal ini daripada dalam ataupun daripada luar. Dan seterusnya, disebut tadi pihak Majlis Bandaran Sungai Petani bahawa ini tidak ada langsung dalam plan rancangan struktur pembangunan Kuala Muda, dan sudah pasti ini suatu perkara baru yang sudah pasti ada pertengkaran dalam prosedur ini. Dan terakhir, sudah pasti saya mengatakan, kalaulah diteruskan juga ataupun selepas permohonan yang ini diluluskan, sudah pasti kita akan hilang satu kebahagiaan, indeks happiness yang seluruh dunia hari ini bercakap. Dan ini tidak boleh diukur dengan pembangunan secara material. Dan kita akan jadi susah hati, kita akan jadi pusing, akan overstress. Sudah pasti ini akan menyebabkan kita akan hidup dalam keadaan tidak gila atau saya mohon membantah permohonan kepada Bantah, saya tak ada jawapan lah daripada PKNK. Gatherkan semua belia-belia Sungai Petani ni daripada gejala-gejala yang tak bermoral lah. Daripada situ kami nampak matlamat kami mungkin akan sedikit terpesong ataupun tidak dapat hala tuju kerana kita tahu Mak Rempit sentiasa merempit. Kami nak habiskan segala-galanya kalau boleh semaksimum yang boleh. So saya juga terima kasih kepada pihak MPSP kerana usaha mereka mengekalkan identiti sejarah kepada kereta api Tanah Melayu yang mereka buat di Jubilee Perak. Itu kita bagi kredit untuk MPSP lah, supaya pihak-pihak lain kalau boleh macam rumah DO tu, saya amat setuju kita buat galeri sejarah untuk tatapan rujukan pelajar belia-belia yang kami nak gather sekali untuk diorang punya rujukan. Jadi saya harap dan bagi wakil Persatuan Komuniti Bandar Sungai Petani, kami sangat-sangat bantah dengan pemberian pemilikan tanah ini. Terima kasih. Jadi saya Salina, Pegawai Undang Sadar. Sasul. Okey, saya sebagaimana semua hadirin yang ada hari ini pun membantah
pemberi milikan tanah kepada PKNK ini. Pertama sekali, tanah ni tapak pejabat kita yang ada kolam tu telah digazet pada tahun 1965 lagi. Jadi ia merupakan kawasan larangan, tempat larangan, dan memang tak bolehlah ada sebarang pembangunan sekelilingnya, termasuklah juga dengan kawasan Ambi sebelah tu dah digazet dalam tahun 1965. Jadi saya mohon sangat-sangatlah, dan kita pun telah buat bantahan pada 28 bulan 4 2016 lagi, bila kita dengar orang-orang PKNK nak ambil buat permohonan ni. Jadi sebelum maknanya awal lagi kita buat bantahan ni bertulis, dan Sada sendiri juga telah buat permohonan tanah ni, dan saya difahamkan telah pada pun di unit teknikal pejabat tanah ni. So saya harap hasrat PKNK itu memang ditolak oleh semua lah, sebagaimana yang kita dengar tadi. Dan sebagaimana tadi dulu pun saya di MPSP sebagai pegawai undang. Memang kawasan ini digazetkan di bawah local planning sebagai kawasan institusi dan kawasan hijau lah. Kawasan institusi dan kawasan hijau.